Salam sejahtera anda menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya kami bawakan diskusi mengenai perkembangan semasa di peringkat Asia iaitu di peringkat serantau ini di platform ini. Dan pastinya sekali lagi untuk minggu ini kita memberi tumpuan khususnya melihat kepada proses pemulihan ekonomi dan juga proses pemulihan kesihatan secara khususnya pasca pandemik COVID-19. Untuk minggu ini kalau boleh saya nak membawakan perhatian anda untuk melihat kepada susulan penganjuran pameran perdagangan perkhidmatan antarabangsa China ataupun disebut sebagai CIFTIS 2022 yang mana telah pun berlangsung di Beijing dan telah pun melabuhkan tirainya pada Isnin lalu. Apa yang boleh kita tarik keluar dan juga bagaimana kita melihat perjuangan dan juga ke arah memperkasakan usaha multilateralism di peringkat serantau dan juga peringkat antarabangsa, dan kalau kita bandingkan dalam konteks negara, bagaimana boleh kita mengukur tahap prestasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi dan juga perdagangan Malaysia setakat separuh tahun ini sahaja. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak bersama dengan dua tetamu yang hebat. Sekali lagi saya nak jemput yang pertamanya Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media Cina CMG, dan seorang lagi adalah Encik Firdaus Rosli. Encik Firdaus Rosli adalah Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Encik Firdaus, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong terlebih dahulu. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan. Kalau diikutkan, kalau tak silap saya, ini adalah edisi ke-10 bagi CIFTIS 2022 dan saya difahamkan ada beberapa tumpuan yang diberikan. Antaranya adalah 173 hasil inovasi yang dipamerkan untuk julung kalinya di pameran ini. Tetapi secara keseluruhannya, kalau boleh dikongsikan sejauh mana pameran ini boleh dianggap berjaya penganjurannya secara signifikan. Zhang Hong. Terima kasih. Memanglah kalau pameran ini sebenarnya sudah antara tiga pameran yang paling besar di China yang dianjurkan oleh kerajaan. Ini sebenarnya tujuan juga untuk membuka pintu China kepada dunia, juga menarik peserta dari berbagai negara untuk meneroka pasaran di China dan juga di seluruh dunia. Dan kalau pameran kali ini sebenarnya kita boleh lihat sudah memperlihatkan lebih pentingnya khususnya dalam latar belakang pandemik. Kita tahu kalau sekarang tengah adanya itu pandemik, kalau perdagangan macam tradisional punya, macam barangan, memang akan menghadapi sedikit gangguan. Tapi kebanyakannya perdagangan macam perkhidmatan, dia sebenarnya berdasarkan teknologi. Dan sebenarnya kalau perdagangan macam ini, adanya tidak mendapat impak yang cukup besar. Dan kalau lihat kali ini, kita boleh lihat kalau Sarawak mewakili Malaysia sudah membuka satu pavilion di pameran kali ini di Beijing. Dan kalau saya memang rasa sayang sedikit lah tak sempat pergi ke sana, kerana kalau tapak pameran kali ini merupakan tapak yang dulu diadakan Sukan Olimpik musim sejuk dan dekat dengan rumah saya. Dan tapi hari ini saya tak sempat pergi lah. Tapi saya sudah lihat banyak laporan mengenai pameran tersebut dan termasuk macam Duta Besar Malaysia Raja Datuk Nur Syirwan khusus pergi ke sana untuk merasmikan pavilion Malaysia, dan saya pun amat terkejut kerana kita tahu kalau Sarawak dulu amat terkenal, kalau bagi orang Cina terkenal atau tersohor dengan sumber pelancongan yang amat unik. Dan kalau dalam bidang yang lain sebenarnya saya rasa kurang faham. Tapi kali ini merupakan satu peluang yang amat bagus. Kita boleh lihat kalau Minteri dari Sarawak, mereka membawa banyak pameran-pameran yang amat menarik. Selain sumber pelancongan ini mestilah amat penting, kerana pelancongan ini juga antara bidang perkhidmatan. Nanti boleh kita setelah kita sempatan dibuka semula, mesti ini akan menjadi satu bidang amat hangat dalam kedua-dua pihak. Tapi saya juga memberi tumpuan kepada satu perkhidmatan yang dibawa oleh Minteri ke Beijing kali ini, iaitu aplikasi Pay and Go. Ini merupakan satu aplikasi untuk memudahkan letak kereta yang sudah digunakan di Bandar Pujing di Sarawak. Oleh itu saya rasa ini sebenarnya amat penting kerana kita boleh memperlihatkan imej Malaysia yang bukan hanya kaya dengan sumber pelancongan, tapi dan juga berbagai macam produk pertanian macam durian atau minyak sawit. Ini semuanya barangan yang tradisional punya, yang memang menduduki kuota yang amat besar dalam perdagangan bilateral. Tapi kita sekarang boleh tengok ada potensi yang baru, iaitu dalam bidang perdagangan perkhidmatan. Dan macam sistem macam ini, Pen Go, memang macam di Bandar Beijing,
metropolitan memang sudah ada, tapi kita boleh lihat pasar yang lebih besar di China punya, yang masih ada begitu banyak bandar-bandar kecil belum menjadi popular. Tambah lagi kalau pameran ini bukan hanya untuk China, ini merupakan pameran antarabangsa. Saya rasa dengan peluang ini mungkin syarikat-syarikat dari Malaysia macam Pay and Go ini akan meneroka juga pasaran di berbagai negara-negara lain. Saya rasa oleh itulah ini memang merupakan satu pameran saya rasa amat menarik, dan khususnya kita lihat kehadiran dari Malaysia yang cukup boleh dikatakan mengejutkan satria. Cukup menarik bila kita dengar perkongsian daripada Zhang Hong, Encik Firdaus, tapi itu daripada perspektif China dan khususnya melihat kepada penganjuran pameran seperti itu. Tetapi dalam konteks negara, apabila kita bercakap tentang bagaimana kita nak ukur prestasi pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi, baru-baru ini ataupun kebelakangan ini telah pun dimaklumkan tentang perdagangan Malaysia yang direkodkan cemerlang, yang mana mengekalkan trajektori momentum peningkatan bagi separuh pertama tahun ini saja. Kalau diikutkan daripada nilai angkanya, setakat Julai, nilai perdagangannya 252.65 bilion ringgit, ekspor pula 134.07 bilion ringgit. Tetapi daripada angka-angka ini, Cik Firdaus, bagaimana kita fahami tentang realiti pemulihan ekonomi? Adakah kita berada di landasan yang betul secara keseluruhannya? Okey, terima kasih Fauzi. Ada beberapa perkara yang saya boleh tarik perhatian kita semua. Satu, mengenai perdagangan antarabangsa, di mana penutupan ekonomi telah menyebabkan rekod imbangan perdagangan positif Malaysia selama 270 bulan ataupun lebih 2 dekad lamanya telah pun terganggu. Di mana imbangan perdagangan Malaysia pada April 2020 telah jatuh ke paras negatif ataupun trade deficit lah pada 4.45 bilion. Dan juga itu kali pertama lah yang berlaku sejak Oktober 1997. Tapi disebabkan oleh pembukaan ekonomi yang awal di negara-negara maju, contohnya di Amerika Syarikat dan Eropah, imbangan perdagangan negara telah pun meningkat sejak April 2020 sehingga ke Disember 2021 ke paras 31.5 bilion. Paras tertinggi di dalam sejarah negara. Walau bagaimanapun, pertumbuhan yang memberangsangkan ini tidak kekal lama kerana pembukaan ekonomi Malaysia secara beransur-ansur dan kekuatan nilai mata wang USD sejak Februari 2021 dan seterusnya perbezaan dasar monetary di Amerika Syarikat dan serata dunia termasuk Malaysia juga membuatkan pemulihan ekonomi ini menjadi lebih ada cabarannya lah. Ini juga menyebabkan pertumbuhan import dari tahun ke tahun meningkat lebih tinggi daripada ekspor sejak Januari tahun ini. Akaun semasa juga terjejas sedikit dan result pertukaran antarabangsa asing juga menurun. Dan ini bukannya satu yang peculiar ataupun unik di Malaysia tapi di serata dunia. Okay. Yang keduanya pasal pemulihan ni ialah kadar inflasi. Kadar inflasi seluruh dunia seperti mana kita sedia maklum dah meningkat ataupun sedang tinggi. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat dah 85%, dah turun sedikit daripada 9% pada bulan yang sebelumnya. Perancis naik 5.8, Jerman 7.5, UK 10%, dah 2 digit dah, dan mungkin akan jadi lebih tinggi. Kalau kita lihat di ASEAN masih lagi dalam sekitar agak rendah sedikit, macam Indonesia 47, tapi mungkin akan naik lebih sikit sebab subsidi minyak mereka akan ditarik balik. Philippines 6.3, Thailand 7.9 dan Malaysia 4.4% pada yang rekod yang terbaru lah. China lain sedikit di China sebab dia baru 2.7%. Satu dunia ada inflasi dan di negara China tak ada, disebabkan oleh the zero COVID punya strategi lah. Kalau kita cerita sikit mengenai gangguan rantaian bekalan di peringkat global, kalau kita tengok daripada angka daripada New York Fed, Global Supply Chain Pressure Index, daripada Januari 2020 sehingga ke Ogos 2022 ni, dia dah meningkat sedikit ke 4.31 mata daripada standard deviation daripada purata pada Disember 2021, tapi dah menurun. So apa yang kita boleh rumuskan di sini bahawa gangguan rantaian bekalan di peringkat global ni adalah semakin berkurangan.
Cuma ada sedikit disebabkan oleh pembukaan ekonomi terutamanya di negara China masih lagi agak kurang lah. Tapi secara keseluruhannya kita ada di dalam landasan yang betul. 8.9% kadar pertumbuhan KDNK kita pada suku tahun kedua adalah satu angka yang agak tinggi, lebih tinggi daripada ramalan ataupun jangkaan ahli-ahli ekonomi di Malaysia ni. Dan kemungkinan juga pada suku ketiga tahun ini mungkin akan menjadi trend yang sama lah. Jadi secara keseluruhannya ekonomi Malaysia masih berada di dalam landasan yang betul untuk pemulihan ekonomi. Encik Firdaus, tapi kalau diikutkan beberapa bulan sebelum ini IMF mengunjurkan akan ada satu berlakunya kemelesetan ekonomi ataupun ekonomi yang sedikit lembab dalam 12 bulan yang akan datang. Tapi bagi pakar-pakar ekonomi khususnya melihat kepada pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi negara, bagaimana boleh kita fahami dan tentang perbezaan dua unjuran ini dan juga apa impak kepada trend perdagangan kalau boleh kita faham secara keseluruhannya? Okey, beberapa perkara. Satu, multilateral development banks ni, contohnya IMF, World Bank, UNDSA dan Asian Development Bank (ADB). Bank-bank ini mempunyai ramalan ataupun jangkaan ataupun fokus mereka sendiri. Tapi perlu diingat bahawa fokus ini tidak berlaku di dalam satu tempoh yang sama, di mana selalunya ada di bulan Jun, ada bulan Oktober, April dan sebagainya. Tapi apa kita dapat lihat secara keseluruhannya ialah semua multilateral development bank ni mengatakan bahawa global economy ataupun ekonomi global akan menjadi lebih perlahan pada tahun depan. Dan ini adalah agaknya realiti yang akan kita nampaklah pada tahun depan ini. Itu nombor satu. Nombor dua, apa yang pasti ialah disebabkan oleh kekuatan dolar yang sangat kuat. Dan tekanan ekonomi yang disebabkan oleh kekuatan US dollar ni, terutamanya dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi lah, macam pertukaran wang asing, harga minyak masih tinggi, aliran pelaburan asing, rizal antarabangsa, kadar inflasi dan sebagainya. Dan cerita pasal kadar inflasi ni, inflasi makanan satunya bank-bank pelbagai hala ni menyatakan bahawa inflasi akan menyelinap masuk di dalam harga makanan. Kita dapat lihat juga bahawa di China contohnya, di negara China harga barangan yang melibatkan kinzih telah pun naik, dan harga-harga barangan makanan di Malaysia juga, contohnya harga-harga makanan yang kita import macam gandum dan susu dan sebagainya, ini pun telah naik masuklah. Jadi kadar inflasi di benua Eropah sekarang ni adalah tinggi disebabkan oleh harga tenaga di sebelah sana. Cuma mungkin tak sikit daripada Norway lah. Norway tak seteruk negara-negara di Eropah. Walau bagaimanapun, inflasi dunia tidak akan kekal lama kerana bank-bank pusat di serata dunia telah pun menjadi lebih agresif di dalam menaikkan kadar faedah mereka, dan mungkin kita dapat lihat bahawa kadar inflasi dunia pada tahun depan mungkinlah tidak seteruk tahun ini. Mungkin ada tapi tak seteruk tahun ini. Zhang Hong, saya nak kembali kepada Zhang Hong. Zhang Hong mungkin boleh kongsikan, ada satu laporan artikel yang mana menyebut tentang China komited ke arah dasar perdagangan perkhidmatan rentas sepadan yang lebih terbuka dalam menerusi pemantapan pelaksanaan senarai negatif serta terlibat secara aktif menyimak peraturan dan juga piawaian antarabangsa. Mungkin boleh dikongsikan komitmen China dalam mana untuk apabila kita bercakap tentang perdagangan perkhidmatan rentas sempadan ini? Ya, sebenarnya kalau kerajaan China selalu menegaskan iaitu perdagangan yang bebas atau kerjasama yang multilateral, ini juga merupakan satu langkah yang berkesan untuk merangsang pemulihan ekonomi berbagai negara. Kita boleh tengok meskipun kalau ekonomi China nampaknya tak mengalami besar dari berbagai krisis yang terjadi di dunia, tapi sebenarnya inflasi di dunia juga sudah membawa impak kepada
China. Macam kalau Jabatan Strategi Negara China pun sudah menjangka pada suku tahun ketiga dan keempat ini kita akan menghadapi kenaikan harga barangan yang cukup ketara. Dan mestilah kalau sekarang dunia kita merupakan satu komuniti berkongsi nasib. Kalau semua negara lain menghadapi ekonomi yang kurang merangsangkan, kalau China sebenarnya tidak mungkin menjadi satu-satunya yang mengawal itu peningkatan. Dan kalau dengan keadaan ini, kita tengok kalau kerajaan juga sudah mengambil berbagai tindakan untuk merangsang ekonomi, bukan hanya di China dan juga di Selangor ini. Kalau kita lihat pameran yang CIF, TIS ini yang diadakan di China, di Beijing baru ini, dan selepas itu pada bulan ini juga nanti di Nanjing akan diadakan C-Expo, iaitu Expo China ASEAN. Semua ekspor atau pameran antarabangsa turut diadakan. Ini sebenarnya justru merupakan satu isyarat yang positif untuk merangsang pemulihan ekonomi selantau ini bahkan seluruh dunia. Dan saya berpeluang pergi melawat ke Nanjing, Guangxi semalam untuk menghadiri satu mingguan komunikasi video dan audio antara China dengan ASEAN. Ini itu merupakan siri aktiviti menjelang CA Expo. Dan kita boleh lihat dalam forum tersebut, saya pun sebenarnya berpeluang untuk mempromosikan macam program agenda Asia kami kepada para peserta dari China dan ASEAN. Dan saya juga difahamkan banyak berita yang amat menarik, iaitu macam Guangxi, dia pada 3 tahun kebelakangan ini berjaya impor 148 produk video dari ASEAN, negara ASEAN, termasuk macam drama TV, filem dan animasi dari berbagai negara-negara ASEAN punya. Dan pada masa yang sama, China juga, pihaknya juga mengekspor banyak produk-produk video di China punya kepada ASEAN. Dan ini merupakan satu perkembangan yang amat menarik, kerana kalau dalam macam pandemik, kita tengok kalau barangan akan terganggu. Tapi kalau produk dalam perkhidmatan macam produk video, macam drama TV, filem, ini sebenarnya tidak akan terganggu. Kita hantar ke pihak lain, mereka terjemahkan, nanti disiarkan sahaja. Macam kalau kerjasama antara CMJ dengan Astra ini pun menjadi lancar dalam ketiga tahun kebelakangan ini. Dan kalau melihat perdagangan macam produk video antara kedua-dua pihak, saya kira difahamkan kalau sumber video dari ASEAN sudah menduduki kedua terbesar di rantau Asia ini, iaitu selain Jepun. ASEAN merupakan sumber video yang paling besar yang diimpor kepada China punya. Pada masa yang sama, kita tengok kalau berbagai produk video dari ASEAN, kebanyakannya masih merupakan dari drama TV dari Thailand. Tapi saya rasa kalau negara-negara macam Malaysia atau Indonesia, mereka boleh melihat Thailand sebagai satu pesaing yang cukup hebat, kerana dia sudah menduduki kuota yang cukup besar di China. Dan TV dramanya memang ada daya tarikan yang unik. Tapi kita juga boleh melihatnya sebagai satu potensi yang cukup besar. Ini merupakan satu pasar yang patut diterokai oleh negara-negara yang lain di ASEAN, termasuk Malaysia dan Indonesia. Kerana kalau kami juga ada banyak produk macam filem yang cukup menarik. Macam kalau baru ini saya tahu kalau di Malaysia ada satu filem yang sangat terkenal, ialah Mat Kilau. Ya, ini sangat popular di Malaysia. Saya rasa ini mungkin berpeluang untuk menerokakan pasaran juga di China dan negara lain. Kalau macam dulu saya ingat di Indonesia juga ada satu filem iaitu The Ride, itu sudah mengejutkan pasaran antarabangsa. Saya rasa ini semuanya nanti kalau kita berjaya melancarkan saluran, semuanya akan menjadi satu potensi yang baru bagi meneroka lagi atau meningkat lagi perdagangan antara kedua-dua pihak. Tapi bukan lagi dalam perdagangan bidang tradisional punya macam buah-buahan, produk pertanian, tapi dalam produk iaitu perkhidmatan macam pelancongan juga, macam drama TV juga, filem juga. Bagaimana pula dengan
perdagangan perkhidmatan seperti mana yang dikongsikan oleh Zhang Hong, apa yang boleh kita ikuti daripada cara China untuk mengembangkan lagi ataupun merangsangkan lagi pertumbuhan perdagangan perkhidmatan? Uh, dalam seperti mana yang Zhang Hong sebut sebentar tadi, ialah dari segi payment system ataupun sistem pembayaran itu sendiri, di mana di negara China kalau kita pergi ke pasar-pasar pasar-pasar malam contohnya di negara China, di mana-mana pun, walaupun kita pergi di kawasan-kawasan pedalaman kita boleh pakai WeChat Pay dan sebagainya. Tapi di sini dah mulalah kita dah dapatkan momentum tersebut. Tapi mungkin perlu dikuatkan lagi lah. Mungkin kerana banyak faktor lah. Mungkin faktor connectivity dari segi infra dan sebagainya. Dan dari segi perkhidmatan ni, ia satu perkara yang interesting ataupun yang menarik, sebab kita selalunya kalau cerita pasal perdagangan, kita lebih kepada barangan, kita kurang daripada perkhidmatan. Sebab daripada perkhidmatan ini memerlukan pelaburan yang agak berbeza lah berbanding dengan pelaburan untuk perdagangan dalam sektor barangan. Ini satu perkara yang kita boleh tunjukkan lagi lah di masa-masa yang akan datang. Okey, baik. Saya ada lebih kurang dalam 3 minit akhir ini. Saya nak beri fokus melihat kepada China dan juga ASEAN, kerana China kekal sebagai rakan dagang terbesar bagi ASEAN selama 13 tahun berturut-turut dengan nilai mencecah lebih daripada $544.9 bilion dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini saja. Dan kalau diikutkan daripada nilai pelaburan dua hala terkumpul adalah melebihi pada $340 bilion. Mungkin pada waktu ini sedikit daripada Zhang Hong, apa potensi dan juga kerjasama baru yang boleh diterokai, bukan saja untuk China dan juga Malaysia, tetapi China dan juga ASEAN. Dan kemudian nanti saya nak akhiri bersama dengan Encik Firdaus. Zhang Hong. Ya, kita tengok sebenarnya selepas nanti si ekspor, masih ada satu ekspor yang lebih besar yang peringkat yang sama dengan CIFTIS kali ini, itu CII, ekspor impor antarabangsa China. Iaitu ini merupakan satu platform yang khusus untuk mengimpor berbagai produk, termasuk produk macam barangan dan juga produk perkhidmatan dari berbagai negara ke China untuk sebenarnya ini menyediakan satu pasar yang cukup besar kepada seluruh dunia. Semua syarikat di luar negara boleh mendapat satu platform mencari rakan kerjasama mereka di dalam negara China untuk meneroka pasaran ini. Dan kita tahu kalau pasaran China sebenarnya cukup besar, dan sekarang dengan kita tahu kalau ekspor China menjadi lemah dengan situasi dunia ini, kalau sekarang kita melihat itu penggunaan domestik menjadi satu bencana yang cukup besar untuk ekonomi China pada masa depan. Jadi bagaimana boleh merangsang pembayaran atau penggunaan di domestik China punya, iaitu mengimpor lebih banyak produk atau perkhidmatan yang lebih berkualiti untuk memenuhi keperluan rakyat di China punya, yang sekarang mungkin permintaan mereka terhadap berbagai produk dan permintaan perkhidmatan juga menjadi semakin tinggi, semakin meningkat. Oleh itu saya rasa ini merupakan satu platform atau saluran yang saling menguntungkan. Kita boleh mendapat produk yang lebih bagus, yang lebih berkualiti, dan bagi syarikat-syarikat di luar negara, mereka mendapat peluang untuk meneroka satu pasar yang paling besar di dunia. Encik Firdaus, potensi dan juga peluang baru untuk China dan juga ASEAN? Okey, beberapa perkara ya. Satu, kita ada benefit ataupun kelebihan dari segi geographical proximity lah dengan negara China dengan Malaysia. Jadi disebabkan oleh itu, kita tidak memerlukan satu perbezaan yang besar lah dari segi budaya dan sebagainya. Itu memudahkan lagi trade, perdagangan di antara kita, dua-dua negara ni. Kalau kita lihat dari segi aspek ASEAN, saya mula dengan ASEAN. Kita ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang agak baru, dan kita juga ada ASEAN China. ASEAN China FTA sekarang ni mungkin dari segi aspek di peringkat rasmi lah, di peringkat officialnya, mungkin dia akan upgrade lagi ke satu tahap yang lebih tinggi. Dan RCEP nanti mungkin apabila kita dah fully ratify agreement tu, mungkin akan menjadi lebih akrab lagi lah perhubungan di antara dua negara. Selain itu, kita ada kerjasama ekonomi 5 tahun dengan negara China, di mana kerjasama ekonomi ini bukan saja
merangkumi perdagangan dan juga perkhidmatan dan juga doing business di antara kedua-dua negara. Ini salah satunya satu-satu inisiatif yang saya rasa agak baiklah di antara kedua-dua negara. Selain itu, 2024 nanti kita akan meraihkan hubungan diplomasi Malaysia dengan China selama 50 tahun dan saya rasa kerajaan dari kedua-dua belah pihak semestinya akan meningkatkan hubungan dua hala ke satu peringkat yang lebih tinggi. Okey, baik. Terima kasih Encik Firdaus Rosli. Encik Firdaus Rosli adalah Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media Cina CMG, yang mana Zhang Hong pada awalnya tadi berkongsi tentang secara keseluruhannya signifikan penganjuran pameran perdagangan perkhidmatan antarabangsa Cina CIFTIS 2022 dan kemudian dikongsikan juga pandangan dan juga sudut pandang oleh Encik Firdaus untuk melihat kepada bagaimana untuk kita mengukur realiti semasa prestasi bagi pelaburan, bukan saja pelaburan Malaysia tetapi secara keseluruhannya peringkat serantau ini. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzin, kita jumpa lagi.